YouTube channel Adarius membawakan kepada anda Game with Consequences. Currently Adarius baru ada 29 subscribers dan perlukan support dari nakama Kimis Coverto supaya channel dia dapat 1000 subscribers dan 4000 watch hour dengan segera supaya dia dapat join YouTube Partner Program. Jom guys, kita support ramai-ramai. Yang menariknya pasal channel ni, setiap kali game diorang main akan ada punishment dan end of the game yang mana kalah kena hadap punishment. Memang masuk air betul diorang ni. Subscribe to Adarius, link channel aku tinggalkan di ruangan description di bawah. Invite dulu. Air baik. Dah sampai. Yes. Meanwhile, in our universe. Come on, scary. Wih, kalau. What up gang Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Coverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborakkan berkenaan dengan One Piece. Here we go. Gang, dalam video kali ini aku nak share dengan korang huraian chapter 1070 daripada sebuah channel yang bernama Ohara. Aku rasa mungkin korang dah sedia maklum dengan Ohara ni yang pernah menghasilkan beberapa teori yang pada aku cukup kukuh sebelum ini, dan dia juga merupakan antara top One Piece theories dalam dunia ini. So jom, let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Dapatkan brownies cookies homemade di Shopee, produk terkini dari aku. Hantarkan video-video review anime korang ke email kimiscoverto@gmail.com sekiranya korang berminat untuk sertai speaker-speaker di channel Coverto Anime. Follow TikTok Kimis Coverto untuk mendengarkan fakta-fakta pendek dari aku. Ayo kita jadikan channel ini setandai dengan channel curi yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ikuzo Yarodamo. Kisah seorang anak yang duka Mustafa karena ibunya patuh. Manga One Piece baru sahaja menyediakan cabaran terbesar untuk Luffy dan rakannya di dalam cerita setakat ini. Semasa Mugiwara Pirates bersiap sedia untuk meninggalkan makmal di Pulau Egghead bersama-sama anak kapal terbaru mereka, iaitu Dr. Vegapunk, Admiral Kizaru akan tiba di pulau itu dengan armada kapal perang Marine yang besar. Dan narrator berkata kuasa tentera utama markas Marine semakin hampir. Dan ini boleh bermakna bahawa kita akhirnya dapat melihat seorang Admiral pergi habis-habisan untuk kali pertama dalam One Piece. Ini bermakna bahawa kita akhirnya melihat betapa kuatnya Admiral sebenarnya, dan adakah Luffy cukup kuat untuk menentang orang terkuat dalam Marine. Tetapi korang mungkin tertanya-tanya bagaimana Kizaru boleh sampai ke sini dengan begitu pantas. Jadi, sebaik sahaja Kizaru mendengar tentang Mugiwara berada di pulau itu, dia berkemungkinan segera memahami bahawa Mugiwara Pirates akan cuba menyelamatkan Vegapunk daripada ejen khas yang dihantar oleh kerajaan untuk membunuh dia. Kita boleh kalau nak memandang rendah kepada Kizaru sebab dia sentiasa kelihatan seperti dia yang paling kurang bermotivasi daripada semua Admiral yang tidak mengambil apa-apa dengan serius. Namun sebenarnya kalau kita lihat dengan teliti, Kizaru sebenarnya adalah yang paling aktif daripada semua Admiral Marine yang pernah kita lihat setakat ini. Green Bull nampaknya suka berbaring dan segera berundur dari Wano apabila dia tidak dapat menguasai lawan dia dengan mudah lagi. Kedua-dua Aokiji dan Fujitora sentiasa berhati-hati dalam tindakan mereka, mengambil kira keadaan dan orang di sekeliling mereka. Malah Akainu sangat pasif dalam kepimpinan dia. Sebagai contoh, dia enggan menyerang Wano dengan berhati-hati mempertimbangkan kuasa Marine dan apa makna pertempuran untuk pasukan mereka. Kizaru adalah satu-satunya Admiral yang sentiasa bersemangat untuk terus beraksi. Kita telah melihat Akainu menahan Kizaru beberapa kali. Kau ingat lagi tak? Kizaru sanggup pergi ke Wano bersendirian untuk menghadapi 3 Yonko sekaligus. Nak kata badass tak badassnya si Kizaru ini. Kau perasan tak? Dia jelas tidak begitu bersemangat untuk menerima arahan daripada Akainu. Sebab ketika Akainu baru saja mendapat laporan tentang Luffy dan Lucci, dia baru maklum tentang Vegapunk yang awal lagi mengetahui tentang rancangan kerajaan untuk membunuh dia. Sementara Kizaru pula bukan sahaja telah awal lagi mengetahui maklumat tersebut, bahkan dia dah awal lagi mengetahui hal tersebut dan meninggalkan ibu pejabat dengan armada Marine tanpa kebenaran Akainu pun. Dan dalam manga beritahu bahawa kuasa utama tentera Marine headquarter semakin hampir. Adakah Oda masukkan seorang Admiral atau adakah dia masukkan Kizaru secara khusus? Sebab kalaulah yang dimasukkan di sini adalah Kizaru, maka sebenarnya ini akan menjadi sebuah pendedahan yang begitu besar kepada kita, kerana di sini menunjukkan bahawa askar Marine terkuat dalam dunia One Piece sebenarnya bukanlah Akainu mahupun Aokiji yang mana kedua-duanya berjuang untuk jawatan Fleet Admiral, tetapi askar Marine terkuat dalam One Piece sebenarnya adalah Borsalino de Papacinto Gustavo Almero Kizaru. Tu nama penuh Kizaru, harus diingat. Bukalah biru.
Kizaru nampaknya agak yakin bahawa dia boleh menghentikan Mugiwara Pirates itu bersendirian, sama ada dengan kekuatan semata-mata atau dia mempunyai sesuatu bersamanya. Jadi adakah Luffy akan melawan Kizaru? Adakah kita akhirnya akan mengetahui betapa kuatnya seorang Admiral dengan kekuatan penuh? Orang merasakan terdapat 3 perkara boleh berlaku. Yang pertama, Kizaru akan menyerang topi jerami dan Vegapunk, tetapi seseorang menyelamatkan topi jerami dan membenarkan mereka melarikan diri. Ini adalah sebuah kebarangkalian yang terbesar sebab sekarang ini Vegapunk bersama-sama kru Luffy, dan akan menjadi sangat mengejutkan sekiranya Vegapunk tidak memiliki apa-apa senjata rahsia tersembunyi di makmal miliknya sendiri yang akan membenarkan Mugiwara Pirates untuk terselamat. Selain daripada itu, kita kena ingat Kuma telah pun melarikan diri daripada Revolutionary Army dan besar kemungkinan dia akan menteleportasikan diri dia ke arah Luffy dan anak dara dia. Dara lagi ke? Sebab insiden Kuma teleport tersebut berlaku sebaik sahaja Vegapunk menyedari yang CP0 telah menceroboh masuk Egghead. Jadi berkemungkinan besar sekali lagi Kuma akan menjadi orang yang bakal menyelamatkan Mugiwara Ichimi sekali lagi seperti yang pernah dia lakukan di sebau di Archie. Kan keluar lagu Hindustan. But by the way, terdapat banyak persamaan dengan arc Sabaudi dan Enies Lobby semasa arc ini kan. Cyborg Frankie lawan Cyborg Vegapunk, flashback O'Hara semasa Enies Lobby, dan flashback O'Hara di Egghead Island ini Luffy versus Lucci, Sentomaru, Kizaru dan Kuma versus Mugiwara. Kali ini Sentomaru, Kuma dan Mugiwara menentang Kizaru pula, dan there will be a high chance yang tentera Revolutionary Army mungkin akan membuat kemunculan di dalam arc ini. Lagipun Dragon mengejar Kuma, cuba menghalang dia daripada pergi lagi sekali. Jadi topi jerami mungkin boleh melarikan diri sekali lagi, dan kita perlu menunggu pertempuran mereka menentang semua Admiral pada masa yang lain. Perkara yang kedua yang berkemungkinan akan berlaku, tapi kemungkinannya agak sederhana, ialah memandangkan Mugiwara Pirates akan berlayar dan Kizaru akan datang dengan armada kapal. Ada kemungkinan kita dapat melihat pertempuran pertama yang akan berlaku di lautan di dalam sejarah One Piece. Yes, it sound crazy, tetapi walaupun One Piece adalah cerita tentang Lanun dan Merin yang melayari lautan gergasi dunia, tapi kita tidak mempunyai satu pertempuran laut yang sebenar dalam keseluruhan cerita. Yang paling kita dapat ialah kru dikejar seperti di pulau Whole Cake Island, dan at war pun yang kita tengok Roger menentang Shiki pun kita tak nampak pertarungan penuh mereka. Jadi akan menjadi sangat menarik kalau kita dapat saksikan sebuah pertarungan lautan, pertempuran kapal versus kapal yang juga akan memberi peluang sebenar kepada Frankie untuk menunjukkan teknologi kapal dia kepada Vegapunk. Ini tentunya juga merupakan peluang yang baik untuk Mugiwara Grand Fleet untuk tiba. Bayangkan di saat sebuah kapal Thousand Sunny sedang berhadapan dengan hujanan peluru meriam dan grup Luffy sedang berhempas pulas untuk mengelak peluru-peluru terbabit, tiba-tiba dari kepulan asap keluar Yonta Maria Grand Fleet, keluar kapal Cavendish, keluar New Giant Warrior Ship, keluar Tontata Ship, keluar Idio Pirate Ship, keluar Hapo Navy Ship, dan finally keluar Going Luffy Senpai Ship. Seru itu guys. Dan ini juga akan menjadi peluang yang baik untuk membawa Hajrudin dan kru Giant dia ke dalam cerita sekali lagi untuk membimbing topi jerami ke Elbaf yang berkemungkinan besar destinasi seterusnya selepas ini. Yes, aku sendiri tak tahu macam mana Mugiwara Grand Fleet tahu lokasi Luffy, tetapi ia akan menjadi sebuah pemandangan yang sangat epic dan finally membuatkan Merin tak boleh main-main lagi dengan Luffy. Dan lepas diorang tengok pengaruh Luffy, diorang finally akan cakap, so Luffy is the real Yonko after all, dan membuatkan diorang semua terpaksa berundur. Sebab seperti quality Whitebeard the Yonko, Merin perlu kerahkan semua anggota untuk menentang Whitebeard. Begitu jugalah situasi untuk menentang Luffy, the quality of Luffy the new Yonko ini. Macam geng, agak seru, isn't it? Perkara yang berkemungkinan akan berlaku nombor 3 adalah Mugiwara Pirates akan bertempur dengan habis-habisan dengan Kizaru dan Merin-Merin yang lain yang berada di situ. Sekarang susah untuk mengatakan betapa kuatnya Kizaru dan adakah Luffy mampu untuk tewaskan Kizaru. Adakah Kizaru lebih kuat daripada Kaido? Nampaknya tidak mungkin. Tetapi sekali lagi, dia lebih bersemangat untuk pergi ke Wano dan melawan Kaido, Luffy dan Big Mom. Jadi siapa tahu. Tetapi walaupun dia agak lemah daripada Kaido, Luffy baru sahaja menggunakan bentuk Gear 5-nya dalam pertarungannya ketika menentang Lucci. Yes, dia telah berjaya menewaskan Lucci untuk kali kedua, dan walaupun Lucci jelas menjadi sangat kuat, still dia tidak dapat menyentuh Luffy. Tetapi kita juga melihat bahawa Luffy telah bertukar menjadi bentuk lelaki tua selepas menggunakan awakening dia. Jelas
sekali Gear 5 telah memakan tenaga Luffy dan tak sure sama ada Luffy akan dapat bertarung lagi ke tidak apabila Kizaru muncul nanti. Walaupun kita mengetahui bahawa kuasa Awakening Nika adalah limitless. Cuma adakah tubuh Luffy mampu untuk menyaingi ketidakterbatasan kemampuan Nika yang berada dalam tubuh dia? Yes, I said it. Aku akan hasilkan teori tentang Devil Fruit dan kesan Awakening kepada tubuh seseorang lepas video ni, insya-Allah. Walau bagaimanapun, semua kru yang lain direhatkan dengan baik. Zoro dan Sanji pasti boleh fight lagi. Selain itu, kita juga tak boleh melupakan sebuah fakta yang sengaja Oda dedahkan kepada kita melalui Atlas, iaitu sepasang sarung tangan di makmal Vegapunk yang membolehkan seseorang itu menyentuh cahaya, ditambah dengan pedang cahaya yang diambil oleh Bonnie. Cumanya, pedang tersebut kalau dinyalakan akan menarik serangga ke arah pedang itu. Atau adakah sebenarnya pedang itu bertujuan untuk mengawal serangga-serangga yang ada berhampiran di situ? Dan kita juga dapat melihat secara alaminya Allah menjadikan serangga-serangga ini sangat berminat dengan cahaya. Kita boleh tengok macam mana kalau lampu dinyalakan, macam mana serangga-serangga ini akan mengerumuni cahaya tersebut. Yes, Pika-Pika Nomi atau Light Nomi adalah kelebihan Kizaru, tetapi di sini juga akan membuatkan Kizaru menjadi peminat kepada serangga-serangga untuk mengerumuninya. Aku tak kata yang serangga-serangga ini akan menjadi punca utama untuk mengalahkan seorang Admiral, but at least ia akan menjadi sebuah senjata tambahan kepada Mugiwara Pirates atau menjadi sebuah diversion yang besar kepada Mugiwara ketika diorang cuba untuk siapkan serangan sebenar. Aku yakin dengan kemampuan Seraphim Kuma, ia akan memudahkan CP0 untuk diteleport kembali masuk ke dalam kapal armada Marine dan CP0 dapat regroup semula dengan Marine untuk mempersiap dan memperkemaskan serangan mereka menentang Mugiwara Pirates yang cuba untuk meloloskan diri. Sebenarnya Kizaru datang ke arah Mugiwara Pirates dalam keadaan disadvantageous. Sungguh pun diorang datang bersama armada kapal Marine dan CP0 yang memihak kepada mereka yang awal lagi telah berada di sana. But kalau kita tengok balik hierarki arahan bagi Seraphim, sebenarnya walaupun sekarang ini Seraphim berada di bawah kawalan CP0 setelah Sentomaru dikalahkan, but still hierarki yang berada di tangga atas dari Sentomaru adalah Vegapunk dan satellite-nya. Jadi there is still a chance yang Vegapunk sengaja membiarkan CP0 bawa Seraphim ke dalam kapal Marine dan dari sana Seraphim akan mampu untuk musnahkan kapal Marine dari dalam. Dan kita juga kena ingat bahawa di sekitar Pulau Egghead still ada Mechanized Sea Beast, Vega Force dan juga Jerung Mechamato Mechanized di dasar laut. So kat sini aku rasa dengan mudah the whole Marine Fleet akan dikalahkan, membiarkan hanya Kizaru sahaja yang akan still standing. Dan kali ini berkemungkinan kita akan dapat saksikan kuasa penuh daripada Kizaru untuk berlawan. What do you think, guys? Please leave your thought regarding this video and see you guys in the next content. And until then, my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi